dari hukuman hudud. Ini adalah merujuk kepada Suratul Maidah ayat 34 yang telah disebutkan sebelum ini. Yaitu innama illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkap mereka. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi penjenayah hirabah yang bertaubat sebelum daripada ditangkap, sama ada dalam tempoh yang singkat ke tempoh yang panjang ke. Umpamanya katalah kita ni orang rompak, orang pun tak tahu siapa yang rompak, kemudian sampai satu ketika orang tu taubat lah, menyesal. Jadi dia cari balik kita dan dia pulang balik. Bila taubat tu maknanya dia pulang balik lah, bukan taubat maknanya istighfar tu, Dalam kes ni maknanya dia memang pulang balik lah. Pulang balik. Bila dia pulang balik tu, kita tak boleh kata, kita tak boleh tangkap dia, pergi dakwa dia, dia dah mengaku dia yang merompak, taklah dia dihukum. Tak boleh. Kerana taubat dia itu diterima. Tapi kalau dia dah kena tangkap, tengah dibicarakan ke, selepas disabitkan kesalahan ke, dia kata saya menyesal, saya taubat, saya pulangkan balik. Waktu tu taubatnya tidak diterima. Tidak diterima dari sudut hukuman. Allah nak terima tu benda selepas mati nantilah. Allah terima tak terima. Kalau diterima, penat je mahkamah. Perompak ni merompak habis, kata tak apa, nanti kalau dah kena tangkap kita ngaku taubat, kita pulang balik yang kena tangkap ni. Jenuh. Jadi tak guna ada undang-undang. Tapi kalau dia memang tak kena tangkap, dia taubat dan dia serah, harta itu, maka dia bebas daripada hukuman hudud dalam bab hirabah ni lah. Okay, itu yang sebelum, sebelum ditangkap dia diterima taubat. Maksudnya masalah kalau dia pura-pura dia dah ini macam nak kena tangkap macam begitulah kan. Tapi belum tangkap ni kan. Masalah dia dengan Allah Ta'ala tu biar. Sebab kita menilai orang ni, dia menilai yang kita nampak, jadi kita pun tak sangka pula dia curi punya, dia yang merompak. Jadi pulang balik, terima. Penjenayah hirabah yang bertaubat sesudah atau selepas mereka ditangkap, taubat mereka tidak boleh diterima. Kerana taubat itu bukan dengan keikhlasan hati, tapi kerana hendak melepaskan diri dari hukuman. Kan, dah salah, taubat ni dia yalah nak lepas daripada hukuman lah kan. Jadi tak boleh lah. Kerana hirabah ni hak Allah, dia bukan hak manusia. Jadi memang apabila Allah tetapkan hukuman tu tak boleh dimaafkan pun. Sebab tu dalam bab hirabah, bila dia melibatkan nyawa hari tu, walaupun dalam bab kisos nanti, dalam bab hukuman balas, kalau kita akan bincangkan kemudian, bila seorang bunuh orang lain kerana pergaduhan umpamanya, keluarga ada hak untuk mengampunkan, kerana itu pembunuhan biasa. Tapi bila pembunuhan yang dalam kes rompakan, keluarga tak boleh maafkan, kerana dia dalam kes hirabah, tidak, dia bukan dalam kes kisos bunuh. Okey, penjenayah hirabah yang bertaubat sebelum ditangkap,
yang terlepas dari hukuman had hirabah ialah penjenayah yang bukan melakukan jenayah hirabah yang melibatkan hak manusia seperti membunuh dan mencederakan tubuh badan mangsanya. Ini pun tak boleh. Maknanya kalau dia waktu dia merompak tu dia tak mencederakan apa semua, yang tu dia boleh diterima taubatnya tadi itulah kita kata ya. Tapi kalau dia bunuh lepas tu dia taubat mengaku walaupun dia tak kena tangkap, itu tak boleh diampunkan kerana dia melibatkan nyawa, melibatkan anggota tubuh badan ni, dia dah jadi ada hak manusia, hak dalam kisos. Hak manusia ni maknanya hak dalam hukuman kisos ya. Jadi yang tu kena bawa ke situ pula. Jadi penjenayah yang melakukan kesalahan hirabah yang melibatkan hak manusia wajib dikenakan hukuman mengikut kesalahan yang dilakukannya, sekalipun mereka telah bertaubat sebelum mereka ditangkap. Jadi kita hari itu dah bincangkan kategori rompakan yang dilakukan kan, maknanya ambil harta sahaja ke ataupun menakutkan sahaja ataupun itulah. Okey, dalam kes kesalahan hirabah, penjenayah yang membunuh dan mencederakan tubuh badan mangsanya wajib dikenakan hukuman kisos, iaitu bunuh dibalas dengan bunuh, melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan ya. Nanti dalam bab kisos kita cerita panjanglah ya. Kesalahan hirabah yang hanya mengambil dan merampas harta benda mangsanya sahaja, kemudian ia bertaubat dan dikembalikannya harta benda yang diambil dan dirampas itu kepada tuannya untuk membuktikan taubatnya, maka terlepaslah penjenayah tadi dari had hirabah yang diperuntukkan. Jadi cara taubatnya tadi dia memang pulangkan balik apa semua ya, maka dia terlepaslah daripada hukuman jenayah hirabah inilah, merompak dia. Penjenayah-penjenayah yang melakukan kesalahan hirabah yang diperakui taubatnya ialah dengan kerelaannya sendiri menyerah diri kepada pihak yang berkuasa dan mengakui taat setia, serta menyerahkan semua senjatanya kepada ulil amri sebelum ia ditangkap. Maksudnya yang dikatakan bertaubat tadi memang bukan dia dipaksa untuk bertaubat tu ya, dia memang dengan kerelaan sendiri. Kalau dipaksa maknanya dia dah diketahui dan ditangkap sebelum bertaubat lah kan. Dan hukuman yang patut dikenakan ke atas penjenayah hirabah yang telah bertaubat adalah hak ulil amri. Maknanya bila dia gugur dia punya had hirabah, hudud hirabah, dia pergi kepada takzir. Bila pergi pada takzir, maka hak itu pindah kepada hakim. Dia boleh menentukan hukuman, nak kenakan ke, nak bebaskan terus ke, yang itu boleh ya. Bila dah pergi kepada takzir, itu dah ada ruang pengampunan, ada ruang pengurangan hukuman dan sebagainya lah. Yang tu kerana dia telah berpindah kepada hukuman takzir. Okay. Sesuatu hukuman yang telah diputuskan dan ditentukan oleh ulil amri ke atas penjenayah yang telah bertaubat wajib ditaati dan dipatuhi. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada orang yang berkuasa di kalangan kamu. Bila hakim telah menentukan hukuman, maka kita kena terima ya. Kita tak boleh melawan lah, kerana itu adalah ketaatan yang Allah Ta'ala beri kuasa lah untuk kita taati lah. Sebab tu dalam bab mentaati pemimpin ni, dia ada hadis yang menjelaskan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin la sam'a wa la ta'ah. Kita ni wajib mentaati pemimpin ni selagi tak suruh buat maksiat. Kalau suruh buat maksiat tak boleh dengar, tak boleh taat.
Jadi apabila telah dilantik hakim, hakim pula telah dengan kebijaksanaan yang ada meletakkan sesuatu hukuman umpamanya kepada penyenayah yang telah bertaubat tadi, ya, perompak yang dah taubat sebelum daripada ditangkap tadi, maka kita kena terimalah hukuman yang telah ditentukan. Tapi kalau hakim tidak menjalankan hukuman berdasarkan hudud yang Allah Ta'ala perintahkannya, ini kita bolehlah nak lawan balik ke apa ke kan, tu kena ni. Okey. Hukuman dalam kes-kes jenayah syariah. Dalam kes jenayah syariah, hukuman Allah yang bersumberkan Al-Quran dan hadis dinamakan hudud, qisas dan diat. Dan hukuman yang dijatuhkan dan ditentukan oleh ulul amri dinamakan hukuman ta'zir. Saya dah kata tadi kan, maknanya mana yang tak sangkut dalam kes hudud kita kata tadi, dia bila pindah kepada hak kerajaan tadi namanya hukuman ta'zir. Hukuman Allah dan Rasulnya tak boleh diubah, tak boleh ditukar ganti, tak boleh dikurangi, tak boleh ditambah, ya. Bila Allah kata potong tangan dan kaki, dia tak ada diskaun, tangan je lah, siamlah, tak ada, ya. Ataupun kaki, tak ada. Ataupun kita geram sangat, kan, ini tangan kaki tak padan ni, kan, alang-alang. Apa lagi? Contohnya lah kan, tu tak boleh. Dia tak boleh kurang, tak boleh tambah, tak boleh hukuman lain, tak boleh tukar, tak boleh ubah, tak boleh. Tetapi hukuman ulil amri, hukuman ta'zir yang dijatuhkan oleh hakim boleh diubah, boleh ditukar, boleh dikurang, boleh ditambah, dan boleh diketepikan jika difikirkan oleh ulil amri atau wakilnya, hakim lah, ya, bahawa hukuman itu tidak munasabah dan tidak sesuai dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah itu, ya. Katalah dah sabit kesalahan, jatuh hukuman, pergi merayu kat mahkamah lebih tinggi umpamanya, kan, tukar hukuman, bolehlah kalau dia hukuman yang bersifat ta'zir lah. Tapi kalau dia bersifat hudud, tak boleh tukar, ya. Okey, penjenayah hirabah yang bertaubat sebelum ditangkap, taubatnya itu hanya untuk menghapuskan hukuman yang menjadi hak Allah yang diistilahkan dalam kanun jenayah syariah sebagai hukuman hudud. Tapi hak dengan manusia tadi tak. Sebab tu tadi kita kata kalau dia mencederakan, dia bunuh, dia tak boleh dimaafkan. Hukuman yang menjadi hak ulil amri yang diistilahkan sebagai hukuman ta'zir tidak boleh dihapuskan dengan hanya bertaubat yang dibuat oleh penjenayah hirabah sebelum ia ditangkap. Jadi maknanya kena hukum jugalah. Ya, dia kata kena hukum juga. Tapi saya kata tadi lah, ya, bila hukum itu dia dah jadi macam-macam, boleh ringan, boleh ubah dan sebagainya. Penjenayah hirab, saya hari tu ada tengok satu video. Sekarang ni banyak video-video cerita tentang bagaimana orang masuk Islam ni. Jadi seorang ni dia masuk Islam kerana dia curi Quran. dia curi Quran. Macam mana tahulah dia boleh curi Quran. Dia ni something enggak lah. Dia curi Quran, dia baca Quran tu, dan dia cuba faham Islam tu dengan baca sendiri lah, kan? Baca, suruh ingat Tuhan waktu malam, bangun malam ingat Tuhan, suruh sedekah, ya, dalam keadaan yang orang tak tahu, malam-malam bajunya, kasutnya yang mahal-mahal letak kat rumah orang, lari jangan orang nampak.
Macam mencuri tu lah. Jadi lama-lama tak macam mana dia pergi masjid. Pergi masjid, dia tanyalah pasal Islam apa semua. Dan yang ada tu Quran yang dia curi tu lah. Jadi bila dia kata curi, kena pulang balik kata kan. Suruh pulang balik. Bila pulang balik, dia kata macam nak pulang balik. Inilah rujukan dia untuk dia kenal agama. Tak apalah, dekat masjid tu dia bagi yang lain lah. Yang ni pulang balik, tempat aku curi bagi. Jadi kadang-kadang pelik juga Allah nak bagi hidayah ke orang dia. Yang dicurinya Quran dia baca kan. Masalah kita ni Quran kat rumah banyak tak baca juga. Kan? Qurannya banyak sampai berabuk tak dibaca. Itu masalah kita ni. Okey. Jadi tu kita kata tadilah kan, dia curi kan. Dia merompak lah ni kan. Taubat kan. Penjenayah Hirabah yang telah bertaubat sebelum mereka ditangkap hanya boleh digugurkan ke hukuman Allah, tapi masih ada lagi dua hukuman yang dipikul dan ditanggungjawab oleh penjenayah itu, iaitu hak ulil amri dalam bentuk ta'zir dan hak manusia dalam bentuk qisas ya. Okay. Penjenayah Hirabah sekalipun mereka telah bertaubat sebelum ditangkap, mereka itu wajib dibawa dan dihadapkan ke mahkamah untuk menerima hukuman yang menjadi hak ulil amri tadilah. Ya, jadi maknanya itu habis bab rompakan. Okey, ada apa nak tanya sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya, pasal yang seterusnya? Tak ada? Tak ada, kita pergi kepada pasal yang ke-6, jenayah murtad. Ya. Apakah dia yang dikatakan murtad? Murtad adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebut oleh seorang Islam yang mukallaf, di mana perbuatan dan perkataan itu menyebabkan seseorang tadi keluar dari Islam. Ya. Maknanya orang yang keluar dari Islam sama ada dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Ya. Seorang Islam boleh menjadi murtad disebabkan salah satu daripada perkara berikut. Yang pertama, disebabkan i'tikadnya, disebabkan kepercayaannya. Yang kedua, disebabkan perbuatannya yang sengaja. Contohnya sengaja pergi apa sembah patung-patung ke apa lah kan, nampak perbuatan tu lah. Ataupun dengan perkataan yang sengaja dituturkan. Contohnya dia kata tak percaya dengan Allah Ta'ala ke bapanya, kan? Bapanya lah tak percaya kepada Nabi ke atau apalah yang jadi kalau kita lihat orang nak jadi Islam ni, satu dia kena yakin dalam hati, dia pun kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kan? Dan dia kena buat, iaitu amal bil jawari, ya? Jadi tiga perkara tu juga. Jadi bila itu cara masuk Islam, macam tu jugalah macam mana orang terkeluar daripada Islam, kan? Kalau kata-katanya itu kata-kata yang mencerminkan dia tidak mengesahkan Allah Ta'ala, kan, yang merosakkan rukun iman lah kita katakan, jadi itu menyebabkan terkeluarlah daripada Islam, ya. Ataupun perbuatan-perbuatan ataupun etika. Sebab tu orang-orang yang meninggalkan benda-benda yang fardu itu biasanya dikategorikan kepada dua. Sama ada dia tinggalkan yang fardu tu kerana menafikan kefarduan, ataupun dia tinggal tu sebab dia malas. Senang cakap begitulah.
Kalau dia tak menafikan kefarduan tapi malas nak buat, kan? Itu Islamnya ada lagi, kan? Apa dia? Malas. Yalah suruh sembahyang malas, tak sembahyang, kan? Contohnya lah, kan? Jadi bila dia malas, wajib tak sembahyang? Wajib. Kenapa tak sembahyang? Taklah, malas lah. Kan? Contohnya, kan? Dia tidak terkeluar lagi daripada Islam, ya. Tapi kalau dikata kenapa tak sembahyang? Tak wajib pun sembahyang ni. Mana ada wajib? Itu menafikan kewajipan. Yang tu jatuh kufur. Itu boleh jadi murtad. Itu perkataan lah. Juga perbuatan ni macam lagi lah, kan? Tengok orang sambut Christmas, dia lebih teruk lagi nyambutnya, kan? Jadi tak tahulah dalam ritual itu apa, kan? Tengok orang Hindu duk wel-wel, wah dia lah yang wel-wel. Dia lah yang apa, yang kena cangkuk dengan pancing semua tu lah. Contohnya lah, kan? Jadi itu perbuatan-perbuatan lah, kan? Ataupun banyak iktikad lah, keyakinan contohnya. Jadi 3 perkara itulah boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam, ya? Sebab tu kena jaga, iktikad kita, perbuatan kita, perkataan kita. Ya. Dia nak keluar, baru nak keluar, kan? Nak keluar, dia tengok. Kalau dia memang niatnya memang betul-betul nak keluar, keluar. Cuma kalau nak sah dah keluar tak keluar tu pergi mahkamah lah, ya. Kita, tuan-tuan, belajar dekat surau ni, kita lebih belajar kepada prinsip-prinsip, ya. Prinsip-prinsip maksudnya benda ni prinsipnya begini, prinsipnya begini. Kita jangan langgar. Tapi apabila berlaku satu-satu kes sebenar, contoh dalam bab kahwin lah umpamanya, kan, kita duk cerita pasal cerai, duk cerita pasal talak, pasal fasah, pasal macam-macam, kan. Katalah orang tu dia dah sebut begini, kan. Sebenarnya dia kena pergi mahkamah, ya. Pergi mahkamah, mahkamah yang tentukan jatuh talak ke tak jatuh talak, jatuh 1 ke jatuh 3, kan. Dia kena mahkamah. Walaupun saya ada kenal seorang lah, dia kata saya dah talak isteri saya talak 1, kata dia. Kata, pergi mahkamah tak? Tak. Pergilah, tak jatuh talak ke apa ke. Saya pegang lah, saya tahu hukum agama ni, dah 1 dah rujuk sudahlah, ada 2 lagi, kata dia, ya. Dah tua lah, awang dah tua. Tahun lepas pun isteri dia meninggal lah, kan. Tapi nak kata dia pegang sendirilah talak yang disebut tu, kan. Tapi sebenarnya yang bagusnya kalau nak yakin jatuh talak tak jatuh talak, pergi mahkamah, kan. Dan nyatakan dengan ikhlas lah apa yang kita sebut tadi tu, kan, ya. Jangan pula mahkamah tanya tak niat lah, tapi sebenarnya waktu sebut tu niat. Jadi sebenarnya siapa yang kita nak tipu ni? Nak tipu hakim ke, nak tipu Tuhan ke, kan? Ada juga orang padri, ya, padri. Dia padri. Lama-lama padri kan tak boleh kahwin. Dia rasa sunyi, kan. Sunyi. Dia pun berhenti jadi padri. Berhenti jadi padri, mengajar, kan. Bila ngajar, suruh ngajar perbandingan agama lah, dah ada bekas padri, kan. Dia kata bab Kristian, bab agama Yahudi, dia tahu lah. Tapi bab Islam ni mana tahu. Dia pun belajar. Belajar. Jadi yang belajar dengan dia tu ada juga orang Islam lah, mana yang agama, budak-budak. Sampai bulan puasa, budak-budak ni nak semayang, bilik dia je yang ada kapet, tempat lain tak ada. Jadi minta izin dengan dia, boleh tak? Dah dia ngajar agama, perbandingan agama, kan. Dia kena bersifat terbuka lah. Kita nak semayang, boleh lah semayang kat situ. Jadi dia kata dia baca buku kat sini, budak-budak semayang. Jadi dia kata dia nampak budak sembahyang, aku belajar sebenarnya dengan budak tu lah, macam mana orang Islam ni sembahyang. Ini belajar.
Lepas tu budak tu puasa. Dia kata pun nak hormat dengan budak-budak yang Islam ni juga. Dia pun bukan percaya sangat kat Tuhan tu, tapi rasa bersama kan. Dia pun puasa juga, kata dia. Dan macam-macam lah perkara-perkara dalam Islam ni yang dia dah tahu. Jadi satu hari dia pergi masjid. Dia jumpa dengan Yusuf Islam. Ya, jumpa kat Steven Islam. Kat Steven. Dia pun tanya, kalau orang nak masuk Islam ni macam mana? Katanya. Kau nak masuk Islam ke? Tak, aku tanya je. Tanya je orang kau nak Islam macam mana. Kat Steven pun tanya kita, sebenarnya kau percaya tak Tuhan ni satu? Dia kata percaya. Dia sebagai padri pun dia percaya yang Tuhan satu je. Lepas tu dalam Islam ni suruh sembahyang. Aku tahu sembahyang tu, budak-budak sembahyang. Aku dah belajar pun, bacaan-bacaan dia pun aku tahu, kata dia kan. Lepas tu dalam orang Islam ni kena puasa, kata dia. Puasa bang aku tahu, aku pun dah puasa dengan budak-budak ni, kata kan. Isu Islam dia tengok tu, kalau kau dah tahu semua tu, siapa yang kau nak tipu ni, kata dia. Isu Islam dia tengok tu. Kalau kau semua dah tahu tu, dia kata, kau dah tahu macam mana sembahyang, tahu macam mana puasa, siapa yang kau nak tipu ni sebenarnya? Kau ni dah Islam ni, dia kata. Sebenarnya kau dah Islam, siapa yang kau nak tipu? Bila dia kata siapa nak tipu tu, tiba-tiba azan, dia kata. Kan? Azan. Lepas tu orang pun sembahyang. Jadi dia fikir apa? Yang aku nak tipu siapa? Tipu Tuhan. Tipu Tuhan lah, dia kata kan. Sebenarnya jiwanya dah Islam. Kan? Lepas sembahyang jumpa Kat Steven, aku nak masuk Islam lah. Takkan aku nak tipu Tuhan selama-lamanya, dia kata kan. Akhirnya masuk Islam. Kan? Jadi duk fikir nak tipu siapa. Jadi sebenarnya macam menipu diri sendiri. Dia dah tahu keyakinan dia, cuma tak nak mengaku je kan. Jadi alhamdulillah lah kan, orang yang faham. Jadi begitulah maknanya bila perbuatan-perbuatan tu, bila pergi mahkamah apa semua tadi saya cakap, nak menentukan betul tak betul. Memanglah ada lafaz kinayah, ada lafaz yang sebagai kan. Memang hakim akan tanyalah. Jadi hakim akan buat berdasarkan kepada apa yang dia cakap kan. Jadi kalau kita menipu menyebabkan hukum yang dinyatakan oleh hakim tadi tidak sama dengan agama, akhirnya kita juga yang bertanggungjawablah dengan Allah Ta'ala kan, sebab menipu dalam mahkamah tu. Okey. Seorang Islam boleh menjadi murtad disebabkan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam. Di antaranya, dia mengakui bahawa Allah Ta'ala ialah Tuhan, yang tidak mengakui bahawa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala. Ya? Yang kedua, tidak mengakui atau ragu bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengingkari salah seorang Rasul yang telah terdahulu dari Nabi Muhammad. Ya, kita ni kena beriman dengan semua Rasul-Rasul yang sebelum daripada Nabi Muhammad. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita kena beriman dengan semua nabi-nabi yang telah diberi wahyu oleh Allah SWT. Kalau kita ragu Nabi Isa tu sebagai Nabi umpamanya, ya, kafir kita. Ya, itu etikadnya. Ya. Jadi kita tak boleh nak membeza-bezakan Nabi-Nabi ni. Semuanya adalah utusan Allah SWT. Ya. Dengan syariat yang berbezalah, keyakinan kita mereka tu sama, Rasul. Ya. Etikadnya tidak mengakui Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Ya, kita kata Quran ni Muhammad yang karang tak apa ni, tak boleh. Ya, kerana Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, kan, Allah yang turunkan pada malam qadar dan sebagainya lah. Ya. Okay, tidak mempercayai dan meragui hukum-hukum Allah yang sebut di dalam Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal. Ya, kita tak percaya, tak beriman dengan hukum-hukum yang Allah Taala tentukan.
Sama ada perkara-perkara yang diwajibkan ke, perkara-perkara yang diharamkan ke, kita tak percaya tu, kita langgar semua tu. Ya. Termasuklah ni hudud-hudud semua Allah dah tentukan ni, kita tak percaya, tak nak ikut juga. Kan? Itu satu perkara yang bahaya. Sebab Allah kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mahu menghukum, tak yakin hukum Allah Taala, fa ulaika humul kafirun. Mereka adalah golongan yang kafir, ya. Tidak mengakui adanya malaikat dan segala urusan yang diserah oleh Allah kepada malaikat-malaikat itu. Ya, kita tahu dalam rukun iman kita perlu percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Satu daripada perkara gaib ni malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala bagi tugas yang berbagai-bagai lah tugasnya. Ya, kalau tuan-tuan nak tengok dalam kitab yang mudah sikit nak faham, tengok dalam Mustikah Hadis je. Ya, dalam bab iman tu banyak hadis-hadis ceritakan tentang tugas-tugas malaikat. Ya. Orang yang tak tahu tugas-tugas malaikat ni, dia kadang-kadang soalan-soalannya pelik sikit kan. Dia kata Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, kata dia. Sekarang Nabi dah tak ada, wahyu dah tak ada. Pencen ke macam mana? Kan? Malaikat dia tak ada pencen, ya. Dia banyaknya kerja-kerja yang Allah Ta'ala dah tentukan. Ya. Itu atas kehendak Allah lah, ya. Bagaimana Allah menyerahkan tugas-tugas dia itu. Bukan kata Allah perlukan malaikat untuk membantu dia, tak. Tapi Allah nak dianya berjalan sebegitu rupa kan atas kehendak dia. Tidak mengakui atau ragu bahawa hari kiamat itu akan datang dan yang berkaitan dengan kiamat, syurga, neraka, lain-lain, ya. Tak percaya ada kiamat, tak percaya ada syurga, tak percaya ada neraka. Ini was-was lagi. Ya ke? Tak ada neraka ni. Kan? Dia was-was itu, ya, ragu-ragu itu boleh menyebabkan kekufuran. Ya, kita kena yakin bahawa adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan. Kerana itu yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran, yang diwahyukan kepada Nabi dan juga melalui hadis. Ya. Adanya kiamat, adanya syurga, adanya neraka. Bagaimana keadaan dalam syurga, bagaimana keadaan dalam neraka, sebagai balasan. Ya. Tidak mempercayai qada dan qadar, buruk atau baiknya, semuanya ditentukan dan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini tak percaya dengan takdir. Ya. Kita kena yakin lah. Sebab tu kadang-kadang kita ni bila berjaya ke, kita semualah, ya. Tak ada pun ingat Allah Ta'ala kan. Bila gagal tu barulah ingat Allah Ta'ala kan. Bila accident, dah takdir katanya kan. Bila elok tak ada pula takdir kan. Dia semua kan. Jadi Allah dah tentukan takdir tu. Tidak mengakui atau meragui menerima ijma' sahabat Nabi dalam perkara-perkara agama. Ya. Nabi kata ashabi kan nujum, man ihtadaita ihtadaita, begitulah. Nabi kata sahabat dia ni macam bintang, semuanya kita boleh ambil sebagai hidayah lah, kita kata, ya, sebagai petunjuk. Jadi bila sahabat ijma' dalam perkara agama, kita kena ambil itu sebagai hukum. Ya. Sebab tu bila kita nak buat amalan-amalan ni, tengok bertentangan tak dengan apa yang Nabi buat, apa yang sahabat buat, ya, dan sebagainya lah, ya, yang telah diijma'kan, ya. Kemudian menghalalkan perkara yang telah diharamkan Allah dengan dalil yang qat'i, seperti menghalalkan zina, duk kempen pula LGBT. Itu menghalalkan lah. Tak boleh, jadi kafir. Halalkan arak. Nak pesta mana pula saya tengok tu. Dah. Halalkan riba, ni satu lagi lah ni. Bila nak habis terus riba ni kan. Kita ni dah, alhamdulillah, banyak dah lah ke arah sistem perbankan Islam tu, ya. Tapi tak habis lagi lah, riba ni masih banyak lagi, ya. Jadi ini kena hapuskan, ya. Kita tak boleh nak menghalalkan perkara-perkara itu, ya.
ataupun mengharamkan perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala dengan dalil qat'i, seperti jual beli, berkahwin, sewa menyewa sebagainya. Ini dalam bab muamalah lah. Contohnya lah, benda-benda yang Allah memang dah perintahkan kan. Nak kahwin 2, 3, 4 diharamkan, tak boleh lah kan. Sekarang tengah panas ni pasal kahwin 2 ni kan. Tak boleh tengok cerita kahwin 2 semua macam ni orang perempuan kan. Siapa yang nak, siapa yang mampu silakan. Yang tak mampu tak payahlah. Jadi Allah mengharamkan jangan mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala telah halalkan secara qat'i. Mengingkari perkara yang telah diketahui oleh semua orang Islam, suatu perkara yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam agama, seperti mengingkari bilangan waktu sembahyang atau bilangan rakaatnya kan. Satu hal pula tukar, kita tak nak buat sembahyang Jumaat lah kan, kita buat sembahyang Rabu pula jadi sembahyang jemaahnya Rabu kan. Tukar, tak boleh. Iza nudiya lis-salati min yaumil Jumaat kan. Jangan pula Jumaat ni kan. Setengah negeri pula cuti. Alah cuti-cuti ni nak jalan payahlah gitu kan. Dia tukarlah sembahyangnya hari Khamis, hari kerja. Tak boleh. Tak boleh, kita yang kena ikut yang tu. Nak cuti hari apa ikutlah. Kan. Tapi maknanya dalam ibadat tu jangan pula pagi kita teruslah, yang penting 17 rakaat, pagi 10 terus, nanti yang lain tu satu-satu je. Tak boleh, dia tak boleh yang tu. Mengingkari tu kafir. Tidak mengakui kewajipan yang telah disabitkan dengan dalil qat'i, seperti sembahyang 5 waktu sehari semalam, puasa bulan Ramadan, zakat, haji. Ini semua telah ada dalilnya yang qat'i, yang maklum minad din lah, semua orang tahulah. Nak puasa 2 bulan lagi, 2 bulan lebih lah nak puasa kan, umpamanya. Nak haji, dengan kata kota haji pun dah buka lah 30,000 apa. Siapa yang nak merayu ke apa, nak minta pergilah kan. Jadi maknanya itu semua kewajipan-kewajipan yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang tidak boleh diingkari. Jadi ini bab-bab i'tikad lah. Jadi kalau yang ini kita, benda yang Allah perintah ni kita tak yakin, Allah Ta'ala suruh, ini boleh membawa kepada murtad. Itu murtad dengan i'tikad. Banyak lagi lah kemudian murtad dengan perbuatan. Dah masuk waktu dah. Kalau ada soalan lah dulu. Kalau sambung ni kan jadi panjang pula. Saya berhenti kat sini dulu. Ya. Macam mana? Menyanyi seni kata dia tanpa apa? Dia kalau seni kata yang lari daripada konsep akidah tu boleh menyebabkan kekufuran. Dia ada juga perbahasan, dulu ada lagu lama lah. Ada orang Indonesia, dia menggunakan bahasa puitis lah. Dia kata apa? Mungkin Tuhan mulai bosan, kata dia kan. Tuhan ada bosan ke? Itu dibahaskan juga tu. Sama ada boleh ke tak boleh. Jadi kalau tanya saya, lebih baik ditinggalkanlah apa-apa lagu-lagu yang tidak jelas. Kalau tu mungkin tak adalah nak kata terus rosak akidah, tapi kenapa tak cari perkataan yang lebih jelas lah dia punya ni kan. Jadi tak payahlah untuk dinyanyikan benda-benda yang itu. Okey, ada lagi.
Jadi kita kena faham, murtad ni jenayah. Kita tengah bincang bab jenayah ni. Jadi bila seorang tu dah Islam, kemudian kalau dia bukan Islam, dia tak masuk Islam, itu bukan jenayah. Tapi bila dia masuk Islam, dia murtad, akidah dia satu jenayah yang ada hukuman. Nanti kita akan bahas lagi lah dengan perbuatan dan juga dengan perkataan. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tanggungan tasbih kafarah dan surat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.